Okay, jadi pada hari ini insyaAllah kita akan adakan satu slot ladap dengan Google Meet. Antara yang kita nak sampaikan adalah cara untuk install extension pada Google Meet. Ingat extension pada Google Meet dan juga create Google Meet link pakai kalender. Okay, Google Meet extension yang sesuai kita pakai ada dua. Satu untuk mute, satu lagi untuk attendant. Okay, kalau untuk mute, okay, cara dia macam mana? Okay, saya share dulu. Nampak? Okay. Okay, buka Chrome. Okay, search mute on Meet ataupun mute all on Meet. Okay, mute all on Meet. Kemudian klik yang paling atas ni. Okay, dia akan bawa kita pergi ke website Chrome Web Store. Web Store atas ni. Dan dia akan keluar yang kita search tadilah, mute all on Meet. Jadi install tu Chrome. Macam ni dah ada. Dia akan remove. Kalau belum ada, install. Okay, install. Kalau dia minta link ke apa ke, dia minta synchronize ataupun dia minta email, masukkan je. Tak apa. Sampai dekat page ni dia dah keluar remove from Chrome. Maksudnya dia dah install lah. Okay, itu yang pertama, mute. Apa function dia? Contoh bila kita buat kelas, kita nak mutekan semua murid sekaligus. Contoh macam dalam Meet kita sekarang ni kan, ada 12 orang. Okay, ini semua dah mute. Tapi kalau kita nak ada ramai yang mute, ada yang ramai yang tak mute, yang cakap, yang bising, kita tekan terus button mute all tu, dia akan automatic mute semua. Jadi walau bagaimanapun dia boleh unmute semula. Dia boleh bercakap balik. Tapi at least ada cara lah daripada kita nak klik seorang mute kan. Lambat kan. Jadi kita ada satu button, dia akan mute kan semua. Jadi bila dia dah install mute on Meet ni, tengok dekat kita punya Google Meet ni. Okay, kalau ni belum ada, dia sepatutnya ada kat atas ni. Saya refresh sekejap . Hello? Okay. Jadi button tu ada kat atas tu. Itu yang pertama, mute all on Meet. Dia hanya function bila kita jadi host. Macam mana kita nak tahu kita host ke tidak? Cara nak tahu kita host ke tidak, kita tekan participant list ni. Dekat sini dia akan tulis host control. Kalau macam ni tak adalah. Sebab saya bukan host. Kat tepi ni ada host control. Mungkin kalau mana laptop mana. Apalah nanti kita tunjuk. Nak tahu kita host ke tak. Okay. Itu yang pertama. Extension yang kedua, attendant. Okay. Sama juga Chrome Web Store untuk extension. Search
attendance. Okay, attendance ada 3 yang banyak orang pakai. Yang paling mudah ataupun yang paling sesuai, ambil ni, Google Meet attendance. Okay, add to Chrome. Add extension. Okay, dia akan keluar notification kata dah masuk. Okay, kemudian kita buka balik Google Meet kita, macam ni dia belum ada. Dia belum ada. Jadi macam mana nak ada? Kena refresh balik. Senang kata Meet ni patutnya kita install sebelum masuk, extension ni kita install sebelum masuk Meet lah. Jadi kita kalau belum ada kita refresh balik. Macam mana refresh? Sama ada kita tekan button reload ataupun kita masuk masuk balik link, tekan balik link tu. Okey. Jadi sekarang kalau dapat tengok dekat skrin saya, dia dah keluar attendant punya function. Okey, macam mana nak guna? Tengok bawah ni ada tanda right. Tekan klik ni. Klikkan right ni, dia akan keluar. Dan tekan save. Mesti tekan save. Kalau tak tekan save, dia tak ada. Dia tak akan keluar. Tekan save, dia akan download lah name list ni. Sorry Faiz, nak tanya. Tadi sebab tadi terkeluar daripada meet ni. Okay. So yang untuk yang attendance ni kena buat extension macam yang mute tadi juga ke? Kena add Chrome ni? Google dekat Chrome Web Store, search attendant. Ambil Google Meet attendant di bawah ni. Macam tadi okay. Thank you. Kalau dia tak keluar, refresh balik Google Meet tu. Okay? Jelas? Ada soalan?
Faiz. So maksudnya ambil yang Meet attendance ke attendance for Google Meet Pilih yang mana? Ya, sekali lagi, yang mana? Tadi tu nampak tadi tu ada Meet for attendance for Meet ataupun Meet attendance. So pilih app yang mana untuk app extension tu? Google ni, ambil ni, Google Meet Attendant. Google Meet attendance yang ada tanda right ni. Oh, okey. Dia yang extension ni dia install sekali saja. Lepas tu dia dah terus ada, jadi maknanya setiap kali nak pakai kita tekan je lah, tak payah nak install balik. Okay, contoh bila kita dah download, kita nak ambil attendant kan, kita dah download, sekejap. Kena share. Okay. Alright. Jadi let's say kalau kita nak download ataupun save attendant tu, kita klik button right kat bawah ni, dia keluar tu begini, tekan save, dia akan masuk dalam folder download kita. Kat mana biasa kita letak? Cari dalam tu. Jadi Cara nak guna tu Faiz. Kalau dah ada kan, dah download semua, nak guna dia macam mana nak guna dalam kelas? nak guna dalam kelas. Okay, contohnya macam kita buat kelas kita 1 jam. Cadangan untuk ambil attendance tu contohnya 5 minit terakhir ke, 5 minit terakhir je kak, okay, lepas buat latihan kan, okay, sekarang cikgu, kita beritahu lah, awal-awal kelas tu kita dah beritahu kita akan ambil attendance. Jadi bila 5 minit terakhir kita tengok masa yang paling ramai kan, biasanya masa nak dekat habis tu, jangan cakap habis kelas je, kalau habis kelas dia orang left. Jadi bila dah habis latihan tu, kita tekan right ni, bawah ni, dan kita pun ambil save. Kita tekan ni nanti dia akan download lah. Dia akan download, tengok dalam folder download, dia akan dapat atas ni. Yang ni kita present pada murid juga ke? Kita present tab ke apa? Ke bagi link? Tak perlu present, dia cuma dia untuk simpanan kita lah. Dia akan download semua nama yang ada masuk dalam Google Meet tu. Automatik lah dia download semula. Automatik. Sebab kan kita nak masukkan bilangan murid yang hadir kan dalam kita punya RPH. Jadi ini salah satu cara yang mudah lah. Berbanding kalau manual cikgu nak tengok satu-satu nama ke ataupun nak tengok daripada latihan. Ini pun salah satu cara lah. Okay. Jadi kalau dah jelas, saya akan pergi kepada yang kedua, iaitu nak create Google Meet link menggunakan kalender. Okay. Kenapa kita create Google Meet link pakai kalender?
Satu tujuan dia supaya link tu dia tak berubah-ubah setiap kali kita nak pakai. Yang kedua, untuk mengelakkan apabila murid masuk awal dan dia jadi host. Kalau sebelum ni awal hari tu kita cadang pakai link dalam Google Classroom. Tapi ada masalah apabila murid masuk awal, murid masuk awal dia jadi host. Jadi bila murid jadi host, semua function mute ni tak boleh pakai, attendance pun dia tak cantik, dan kadang banyaklah susah lah kan bila murid jadi host. Jadi kita nak elakkan benda tu tadi, jadi kita create Google Meet link pakai kalender. Okay, cara dia, okay, mula-mula yang pertama buka Google Classroom. Boleh tekan shortcut button tepi ni. Okay. Pastikan kita masuk Google Classroom menggunakan email MOE. Jangan salah email. Macam kadang komputer kita default email personal kan. Kita tengok, pastikan dia masuk email MOE. Okay. Kemudian atas ni ada shortcut to do, to review, kalender. To do ni contoh kalau kita masuk kelas ataupun kita jadi student, benda yang kita kena buat. Contohnya dalam grup panitia ke, grup pencerapan RPH ke, kita to do lah. To review, untuk cikgu semak, kita bagi assignment kat murid kan, nak senang boleh tengok kat sini juga, to review. Tapi dia sekarang ni isu dia sebab kita buat satu kelas ada banyak cikgu. Jadi bila kita tekan to review ni, dia boleh katakan banyak kelas ada dalam tu, banyak aktiviti kelas. Dia tak apa tu, nanti cikgu boleh explore, kita akan sentuh pada masa akan datang. Yang hari ni kita nak tengok kalender. Kalender. Okay. Ini kalender secara umum. Jadi kita boleh pilih kelas. Okay, kat sini atas ni all classes. Pilih kelas yang kita nak create atau nak buat. Tonam Emerald. Okay, dia akan keluar kat sini. Silap. Silap. Ini terbalik. Maaf. Yang atas ni untuk tengok dia punya aktiviti je, tak boleh create. Maaf, saya patah balik ini untuk tengok dia punya aktiviti saja. Sorry. Kita masuk ni dulu. Okay, kita ni. Cara dia masuk classroom. Masuk. Okay, dekat classroom. Okay, masuk classwork. Okay. Kat atas ni ada Google Calendar. Create Google ni, ada Google Calendar. Okay, klik yang ni. Okay, jadi dekat sini dia akan keluar semua assignment ataupun semua perkara yang dirancang oleh cikgu lah. Jadi kalau nampak banyak macam ni, kita boleh untick kat tepi ni. Bila tengok kan ada banyak kan. Yang mana tak berkaitan kita boleh untick. Contoh kita nak create kelas untuk tahun 6 tadi kan. Kita padam yang lain. Untick yang lain. Ni ada yang lama pun saya tak padam ni. Kalau ni dia mengganggu. Okay. Jadi sekarang kita hanya view 6 emerald dan 6 topaz. Jadi kita nampak dalam jadual ni, okay, masa bila dia dah ada kelas. Jadi kita boleh pilih lah. Contoh nak buat hari Selasa pukul 9 hingga 10. Kita pun double klik kat sini. Dia akan keluar
dia punya kalender punya event. Kita pun create add title, contohnya bahasa Melayu 6 Emerald dan 6 August. Okay, tag, tarikh, masa, okay, kemudian repeat. Sama ada kita nak repeat atau tidak. Contoh kalau cikgu memang dah tetap, okay, setiap hari Selasa pukul 9 pagi memang saya akan mengajar online. Jadi cikgu boleh buat repeat. Repeat sama ada repeat weekly on Tuesday ataupun ni weekly on Tuesday lah. Okay, senang. Ataupun cikgu nak kalau setiap Selasa lah weekly on Tuesday. Kalau contoh cikgu nak buat 2 minggu sekali ataupun mungkin 3 minggu sekali ataupun sebulan sekali, kalau boleh ambil custom. Okay, custom contohnya nak buat 2 minggu sekali, ambil repeat 2 weeks. Jadi dia akan repeat lepas 2 minggu dia akan keluar balik link tu. Kalau nak repeat sebulan sekali, ambil month. Dia akan repeat sebulan sekali. Link yang sama. Link yang sama. Ataupun event yang sama. Okay. Contohnya kita ambil weekly 1 week. Setiap Selasa dia repeat. Done. Weekly on Tuesday. Okay. Kemudian ni Google Meet. Add Google Meet video conference. Klik. Dia akan create link. Okay, sekarang dia keluar dah link dia. Macam mana nak tengok link dia? Video conference detail. Okay, dapat atas ni. Alright. Okay, jadi bila cikgu nak, okay, ini link dia. Bila cikgu nak share dengan kelas, cikgu boleh ambil link ni lah. Copy. Copy link ni, bagi dalam kelas. Okay, itu cara nak create link lah. Jadi link ini macam mana sekalipun, budak masuk awal ke, budak masuk lambat ke, ataupun budak masuk pakai handphone ke atau sebagainya, cikgu masih lagi jadi host. Dan dia akan berfungsi atau akan keluar balik setiap kali tarikh ataupun notification event ni. Kita boleh juga letak alarm. Ini gambar loceng ni alarm. Bila fungsi alarm ni, kalau email tu dia dah sync dengan device, dengan handphone ke ataupun dengan laptop. Macam sekarang laptop Windows 10 kan, Windows 10 dia keluar notification. Jadi kalau kita link ni, dia akan keluar notification setiap 10 minit atau sebagainya. Dan kalau nak letak description boleh juga. Let's say kalau ada yang pakai nanti saya tunjuk kenapa. Contohlah kita kata letak notification kan, dan letak description ni kan. Contohnya okay. Yang dijual kat dalam buku. Dia dah tanya ni, dia tanya sebelum. Macam bukan kenapa yang buku pustaka ilmu bakti je. Sekarang. Saya bukan. Kan. Cek dalam list buku tu. Okay. Okay, ni contoh kita dah letak description. Okay, kemudian satu lagi function. Kalau kita buat macam ni je, okay, ini kita je yang tahu ada event. Kita je yang tahu, kita je dapat notification, kita je yang ingat.
Jadi macam mana nak bagi orang lain pun tahu. Okey, ni bahagian ni guest. Guest ni untuk invite ataupun bagi tahu orang lain. Okey, guest, cara nak masuk guest dia menggunakan email. Satu menggunakan email. Contoh kita ada senarai orang yang kita kenal, kita masukkan email. Cara yang kedua, kita boleh masukkan kelas. Cara nak masukkan kelas, tekan nama kelas tu. Contoh tadi 6 Emerald kan? 6. Ni ada 6 Emerald. 6 Topaz. Okay, dia dah masuk kat sini. Jadi bila kita dah klik kat sini, kita tekan save. Satu email akan dihantar kepada semua partisipan dalam grup classroom ni. Satu email akan dihantar kat sana. Jadi budak-budak dia akan tahulah. Dan juga bukan dalam email saja, dalam classroom dia pun akan keluar event tu. Dekat guest ni, dekat bahagian guest ni, tekan nama kelas. Contohnya 4 diamond kan, tekan 4. Dia keluar 4 diamond, 4 jet. Ni semua tahu 4 yang kelas yang ada. Okey. Jadi kalau yang ni saya tak boleh tekan lah. Lagi kan dia hantar email kan pening budak. Tiba-tiba apa lah di kelas. Jadi contoh saya bagi inilah classroom saya test ni. Okay. Jadi ni classroom saya test. Tak ada murid pun dalam tu. Contoh lah Jadi kita hantar kat dia ni. Dia bila dah confirm sini, tekan save. Okay. Send. Dia akan hantar makluman pada kelas tu. Okay. Jadi bila kita nak tengok balik, cara yang pertama, okay, kalender ni tadi, tekan. Okay, ni dia keluar. Nak ambil link Google Meet, copy. Copy conference link to clipboard. Dia akan dapat successfully clipboard. Kita pun masukkan kat message kita. Contohnya, letak kat situ. Okay. Contoh. Tu yang pertama. Yang kedua, apa maksudnya clipboard successfully save to clipboard? Windows 10 dia ada satu function macam kita pegang satu clipboard lah. Kita letak benda-benda kat situ kan. Macam mana nak buka benda tu? Bila kita dah save sesuatu, tekan button Windows dengan V. Windows dengan V, dia akan keluar tepi ni clipboard. Apa benda yang kita pernah copy, dia ada kat sini. Jadi kita boleh pilih. Contohlah kita ada nak buat ayat ke apa kan, kita dah copy, kita ambil kat situ. Okay. Tu masuk clipboard. Bukan setakat ini saja, macam-macam apa benda saja kita copy, dia akan masuk dalam clipboard. Handphone pun ada juga yang ada function ni, clipboard ni. Dia boleh guna. Contoh kita print screen ke, kita print screen kan. Guna keyboard, tekan button print screen. Kita buka clipboard, dia keluar gambar print screen ni. Alamak, dah masuk situ pula. Okay. Ni cara yang pertama Cara yang pertama, nak tengok balik event. Cara yang kedua, ni cara yang tadi. Cara yang tadi, mana? Okay, Google Classroom, tekan kalender. Hari Selasa. Alamak.
Tak keluar pula. Kalau tak keluar kat ni tak apalah. Tengok dekat kalender kita. Situ. Dia sepatutnya keluar juga kat sini. Kat sini pun salah satu cara untuk kita tengok apa aktiviti yang ada pada tarikh tersebut. Okey. Jadi sekarang macam mana kalau tiba-tiba kita nak padam event tu ataupun kita tak nak dia ulang balik. Kita tak nak dia, contohnya kita dapat jadual lain ke ataupun mungkin tarikh masa tu kita dah tak boleh mengajar kan. Macam mana cara dia? Kita klik balik event tadi. Cara yang pertama, yang paling mudah, kita delete je. Delete event ni. Delete recurring event. Yes, okay, dia akan padam. Okay, saya ulang cara untuk padam klik kat sini. Gambar tong sampah ni, delete event. This event. Delete recurring event, this event. Okay, padam. Selesai. Hati-hati jangan tekan all event. Sebab apa? Sekarang ni kita sharing ataupun ramai cikgu jadi teacher dalam classroom. Kalau kita tekan all event, tak kira orang lain punya pun hilang. Hati-hati this event only. Okay. Jadi hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau contoh kita nak ubah masa lain, edit event. Edit event, tengok balik detail ni. Contoh kita nak ubah ke hari lain, macam tadi hari Selasa kan, tukar pada hari Khamis. Tekan Khamis. Masa boleh ubah kat sini, recurring boleh tukar kat sini. Kalau tak nak repeat, tekan does not repeat. Kalau nak repeat, nak berulang, setting dia sama juga. Okay. Kalau nak padam ataupun nak tukar partisipan kat sini, boleh? Remove. Remove. Okay. Function guest ni bagus untuk bagi tahu murid, tapi mungkin kita tak boleh expect lah semua murid tahu. Cuma at least kita boleh letak dalam kelas, manalah tahu ada murid dia pandai buka kalender, dia boleh nampak. Dia boleh nampak. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okey, cuma nak bagi tahulah yang extension tadi meet attendant dia kadang tak berapa nak reliable, tak berapa nak tahan. Jadi kena prepare awal, kena testing dulu. Kena testing dulu. Kadang ada masa dia tak jadi. Macam saya ni sekarang dia tak apa nak jadi. Ada orang jadi. Ataupun kalau komputer cikgu rasa macam okey, rasa laju kan, boleh try attendant yang lain. Cuma masalah bila kita banyak install attendant, dia akan running sekali dengan Google Chrome dia berat. Macam saya kadang-kadang saya spare 3. Tengok mana yang bagus. Kalau yang bawah ni tadi, dia keluar tanda right kat bawah. Ni. Function semua sama. Kalau yang atas ni, meet attendant ni, dia keluar kat sini. Saya tekan download. Dia keluar. Ini okey. Kadang dia tak okey.
Yang penting download lah, yang penting download. Jangan tak download attendance. Sebab kadang memang ada yang boleh pakai Google Sheet. Tapi dia tak save. Yang tengah ni attendance for Google Meet. Ni tak baca pula. Sebab apa? Function attendance ni bukan function asal Google Meet. Jadi dia macam tambahan saja. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak. Ada sebarang soalan? Kalau saya tak ni boleh tulis kat chat, saya tengok kat chat. Okey, sambil-sambil tu saya tunjukkan yang tadi, to do, to review. Okey, contoh ni tadi kan, to review. Apa yang kita nak kena semak. Tengok macam ni dia bercampur semua subjek ada. Sign ada. Contoh ni tak keluar pula. Ni to review. Kalau to do, kat bawah ni apa yang kita kena buat. Ni. Contohlah. Okey? Ada soalan? Kalau ada yang lain betul video tu apa yang ada kat bawah ni, PowerPoint ke, kalau contoh macam Chrome dia boleh buka banyak tab.
Contohnya, first nak pilih ni kan, kompon kan, sambil gitu. Jadi dengan keluarin, apa yang dia dalam? Oh. Jadi saya sikit. Jadi dia akan check ikut size window ni. Dia guna dia tak kalau kita design apa? Kita design sebab apa? Dia kata Python Microsoft dia beri kita design dia macam view lain dia jadi window lain. Jadi PowerPoint jadi window lain. Kita share window dia kalau biasalah kalau nampak kecil boleh lah tiga baik apa nak tutup macam ni boleh klik collapse the ribbon. Tengok balik. Nak nampak dulu. Okey, kalau kita present PowerPoint tadi